ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن نصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan Nazir timbalannya, tuan-tuan imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin tuan-tuan yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tidak pernah jemu manjatkan rasa puji dan syukur yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedar nikmat, kelebihan dan kurniaan yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menuntut kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Allah menyebut wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan yang sedikit itu. Kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha perbanyakkan amal-amal saleh dan sedaya upaya meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan ringkas pada tengah hari ini sebagai persediaan untuk kita menempuh bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita telah berlalu separuh daripada bulan Rajab. Tak lama lagi, separuh lagi kita akan menempuh bulan Sya'ban. Seterusnya mengingatkan kita tentang bulan yang kita tunggu-tunggu, iaitu bulan Ramadan. Bila sebut tentang Ramadan, maka yang kita terbayang yang pertama sekali ialah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Kita jangan lupa, sebenarnya yang memuliakan Ramadan adalah Al-Quran. Siapa yang muliakan siapa? Ramadan muliakan Quran ataupun Quran memuliakan Ramadan? Sebenarnya Al-Quran lah yang memuliakan Ramadan. Dan Al-Quran itu bila mana dia ada, apa sahaja yang berkait dengan Al-Quran akan dimuliakan. Makkah, Madinah, tempat-tempat yang diturunkan Al-Quran maka dimuliakan. Begitu juga dengan masa, iaitu bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ada satu malam yang kita tahu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan ia, iaitu Quran, pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam itu menjadi mulia kerana berkait juga dengan Al-Quran. Sehingga hari ini kita tahu mana-mana tempat tahfiz, tempat-tempat hafal Quran, dibangunkan Quran, dibincangkan pendengar Quran, masjid-masjid, maka menjadi satu tempat yang mulia. Jibril alaihi salam menjadi penghulu para malaikat kerana membawa wahyu, dan yang paling besar ialah sebagai membawa wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian Nabi, kerana diturunkan padanya Quran. Jadi yang pertama sekali perlu kita ingat bahawa asbab kemuliaan itu Quran. Jangan kita meraihkan, menyambut satu kemuliaan itu, tetapi kita melupakan sebab utama kenapa perkara itu dimuliakan.
Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi SAW berkata, akan datang satu masa selepas aku, satu zaman yang penuh dengan fitnah. Kebetulan khutbah Jumaat nanti berkaitan dengan fitnah. Nabi sebut akan datang satu masa akan berlakunya fitnah yang banyak. Lalu sahabat bertanya, famal makhraj minha, maka apakah jalan keluar untuk selamat daripada fitnah tersebut? Lalu baginda berkata, kitabullah. Untuk selamat daripada fitnah itu tak lain tak bukan ialah kitabullah, Quran. Kemudian Nabi menyambung dalam hadis yang panjang. Nabi kata, fihi naba'u min qablikum wa khabar ma ba'dakum wa hukma ma bainakum wa huwa al-faslu laysa bil hazl man tarakahu min jabbar qasamahu Allah wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa adh-dhikrul hakim wa huwa as-siratal mustaqim الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الردع ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تمته الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به hudiya ila siratin mustaqim, rawahu Tirmizi. Bila ditanya pada baginda SAW, apakah jalan keluar daripada fitnah yang banyak, maka Nabi menyebut kitabullah, kerana padanya naba'u min qablikum, kisah umat-umat sebelum kamu, wa khabar ma ba'dakum, dan juga perkhabaran apa yang akan terjadi selepas itu, yang akan datang. Padanya satu keputusan. Pada Al-Quran itu satu hukum yang memutuskan sesuatu perkara, dan dialah Al-Faslu, yang paling tepat mendetailkan sesuatu dan tak akan datang lagi keraguan selepas. Siapa yang mencari petunjuk selainnya, selain Quran, Allah akan sesatkan dia, kerana ialah hablullahil matin. Quran itulah tali Allah yang kuat, dan dialah peringatan yang bijaksana, dan dialah juga siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wala yashba' minhul ulama. Al-Quran tidak pernah puas jika diambil untuk dikaji oleh para alim ulama, kerana ilmu yang ada padanya tidak akan berhenti dan tidak pernah bosan dengan banyaknya pengulangan. Subhanallah, mukjizat. Tidak akan pernah bosan dengan banyaknya diulang. Sampai hari ini Fatihah yang kita baca 17 kali sekurang-kurangnya, daripada kecil sampai sekarang masih segar. Mukjizat. Wala tanqadi ajaibuh, dan tidak pernah terhenti keajaiban. Setiap masa, setiap ketika akan ada sahaja, ya, apa-apa yang keluar, kemudian ada padanya Al-Quran. Kemudian mengqala bihi sadaq, siapa yang berkata dengan Al-Quran maka dia benar. Wa man hakama bihi adal, siapa yang berhukum dengan Al-Quran maka dia telah adil, dan siapa yang beramal dengannya akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi para sahabat ketika mendapat dan menerima Al-Quran daripada baginda SAW, mereka mengambil Al-Quran itu untuk diamalkan. Sahabat berkata, kami tidak akan berpindah kepada ayat yang seterusnya selagi ayat yang kami
terima ini belum kami faham dan amal. Kami takkan pindah. Kami dapat 10 ayat, kami takkan pindah yang seterusnya selagi yang 10 ni kami belum faham dan amal. Itu mindset para sahabat. Quran untuk diamalkan, dipahami, diamalkan. Adapun mindset kita hari ini, Al-Quran itu untuk barakah. Ini perbezaan ini sangat besar. Bila mana satu generasi yang dapat Quran untuk difahami dan dipraktikkan dengan golongan yang dapat Quran untuk dibaca pada majlis bila ada kematian dan sebagainya. Ini perbezaan yang cukup besar. Kerana itu mereka, para sahabat, menjadi sebaik-baik generasi. Dan itulah yang kita cuba, kita jadikan mudah-mudahan Ramadan yang hampir tahun ini sebagai satu titik tolak untuk kita nak mengikut contoh para sahabat. Ya Allah, kami nak faham Quran untuk kami amal. Dan itu cita-cita kita semua lah. Cita-cita kita semua. Semua orang nak faham Quran. Cuma kadang-kadang kita hari ini yang kita dapat rasakan bahawa mereka rasa seolah-olah Al-Quran itu sedikit jauh daripada masyarakat dari sudut pemahaman. Dari sudut bacaan, mungkin kelas-kelas tajwid, membaca Quran, saya kira kebanyakan kita boleh baca, insya-Allah. Anak-anak kita pun insya-Allah boleh baca. Kelas pun kalau dari sudut bacaan dan tajwid banyak online, offline dan sebagainya. Cuma kita perlukan upgrade dari sudut pemahaman. Dan saya secara peribadi, perjuangan peribadi saya ke arah itu, nak mengajak untuk masyarakat memahami Quran. Yang pertama sekali, untuk kita memahami Al-Quran ini, kaedahnya ialah kita mengetahui apakah sebenarnya kandungan utama Al-Quran itu sendiri. Kita mulakan dengan makna ini. Apakah sebenarnya kandungan utama Al-Quran? Para ulama telah memudahkan menyimpulkan kandungan Al-Quran. Al-Quran itu daripada Fatihah sampailah An-Nas, seluruh kandungannya bolehlah disimpulkan kepada 3 unsur dan risalah utama. Lagi sekali, seluruh kandungan Al-Quran bolehlah disimpulkan kepada 3 kandungan dan 3 risalah utama. Pertama, ayat-ayat ataupun surah yang membentangkan dan menyebut tentang Allah, pencipta, kenal dia, tahu kekuasaan, kebesaran, keagungannya, tahu nama-nama dia, sifat-sifat dia, tahu apa yang berkaitan dengan pencipta ini, ataupun yang biasa kita gunakan dalam istilah syariat sebagai akidah, pengenalan. Jadi kandungan utama ialah berkaitan dengan akidah. Yang kedua, setelah kita kenal dia, maka kandungan yang kedua, ayat-ayat atau surah-surah yang menyebut tentang cara ataupun kaedah menyembah dia. Setelah kita kenal, maka kita sembah. Apabila kita punya akidah benar, maka kita pindah kandungan yang kedua, ibadah, penyembahan, penyerahan diri yang total kepada dia. Jadi kandungan yang kedua, ibadah.
Pertama tadi akidah, kenal. Yang kedua ibadah, sembah. Tidak cukup kita kenal bahawa agama kita ini bukan kenal Allah semata-mata, kemudian terhenti pada semayang puasa. Kandungan Quran yang ketiga ialah dia membentangkan tentang bagaimana untuk kita hidup di atas muka bumi ini mengikut acuan dan juga undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, yang disebut sebagai cara hidup, ataupun orang Arab kata manhaj hayah. Manhaj hayah, manhaj cara hayah kehidupan. Jadi kandungan Al-Quran dia berkisar tentang tiga makna ini yang besar, ya. Kita tak kata tiga ni, yang besar tiga. Kenal Allah, akidah, sembah dia, ibadah, hidup dengan cara yang dia nak, manhaj hayah. Jadi begitu. Jadi kita mulakan titik tolak kita nak memahami Quran dengan tiga makna ini. Ramadan dah hampir, kita dah mula buka dan baca Quran. Sambil-sambil kita baca, ambil satu ayat, tengok terjemahan ayat tersebut, baca terjemahan. Lepas tu kita cuba tadabbur, ayat ini, ayat yang kita baca ni, dia akidah ke, ibadah ke, manhaj hayah. Akidah, ibadah, cara hidup. Kita baca ayat berkaitan dengan, ya, huwallazi khalaqas samawat, dialah yang cipta langit bumi ke, tentang kebesaran kekuasaan dia. Maknanya ayat ni tentang akidah. Banyak ayat-ayat yang ditutup dengan asmaul husna. Innallaha kana ghafuran rahima, sami'an alima, hakiman. Akidah, asmaul husna. Ayat yang cerita syurga, neraka dan sebagainya, akidah. Hari akhirat, itu akidah. Kemudian bila kita baca ayat berkaitan dengan kutiba alaikumusiyam, kita akan dengar nanti banyak kali, wa aqimus salah wa atuz zakah. Ini ayat berkaitan dengan ibadah. Kemudian kita baca ayat berkaitan dengan hukum hakam, ya, undang-undang, kisah para nabi, ya. Itu contoh-contoh bagaimana untuk kita hidup mengikut acuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh kita letakkan di bawah manhaj hayat. Jadi tiga itu dulu, ya, sebagai titik tolak. Nak faham semua tak mampu, jangan tinggal semua. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Sekurang-kurang baca Quran dengan tiga makna ini. Kita nak baca tentang akidah ke, ibadah, cara hidup. Sebagai contoh surah Fatihah yang kita baca, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu akidah ke, ibadah ke, cara hidup? Akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa dia? Dia Rabb, Tuhan yang urus, yang cipta, yang tadbir, bagi rezeki. Al-Alamin. Oh, akidah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Asma'ul Husna, akidah. Malik Yaumiddin, Malik, raja yang menguasai hari pembalasan. Beriman kepada hari akhirat, salah satu rukun iman, maknanya akidah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, akidah. Kemudian Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah. Jadi dia telah berpindah daripada akidah kepada ibadah. Hanya kepada engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, kami meminta. Ad-du'a huwal ibadah, doa ialah ibu segala ibadah.
Dan pada ayat itu, iyyaka, hanya kepada engkau, menunjukkan ikhlas. Dalam ibadah yang paling penting kena ada ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, iaitu meminta Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita cara ibadah yang betul, iaitu dengan mengikut apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sebagai ittiba', mengikut. Dalam ibadah kena ada dua benda ni, ikhlas dengan ittiba', baru ibadah kita diterima. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah. Kemudian kita baca ihdinas sirat, tunjukkan kami jalan, way of life, manhaj hayah, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus tu macam mana? Disimpulkan dengan jalan yang telah engkau beri nikmat ke atas, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka, para nabi, para rasul, salihin, para sahabat dan sebagainya. Kita terbayang mereka-mereka itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Surah yang datang selepas itu, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, itu semua menafsirkan Fatihah. Jadi Fatihah, sebab itu Fatihah pembuka, yang membuka makna Quran. Jadi dia menyimpulkan tiga yang kita sebutkan tadi, akidah, ibadah dan juga manhaj hayat. Jadi kita mulakan dengan makna ini. Nak faham semua, tapi tiga ni dia punya kunci. Masa semayang, baca Fatihah dulu. Kena baca Fatihah dulu, baru boleh baca surah-surah yang lain. Kerana yang kita baca surah selepas itu sebenarnya menafsirkan Fatihah. Dan memang surah Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan. Tadi kita kata ihdina, tunjukkan kami. Maka surah Baqarah kata hudan lil muttaqin, ini dia petunjuk. Lalu diterangkan siapa al-maghdub, siapa ad-dhall. Surah Ali Imran pun begitu. Surah An-Nisa membentangkan perkara, menjelaskan apa yang ada pada surah Fatihah. Boleh jadi Nabi SAW pernah sebut pada Aisyah, wahai Aisyah, sebelum kamu tidur, kalau boleh khatam Quran lah sekali. Aisyah bertanya, siapa di kalangan kami yang mampu kan untuk khatam Quran sebelum tidur? Lalu baginda berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, ta'dilu thuluthal Quran. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, menyamai 1/3 Quran. Jadi sebelum tidur baca 3 kali, seolah-olah khatam Quran. Antara makna juga kenapa surah Al-Ikhlas itu 1/3. Apa yang ada pada surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pasal apa? Akidah tentang Allah. Maka dia 1/3 daripada Al-Quran. Jadi selain daripada kita amalkan, tuan-tuan, amalkan sebelum tidur, tak sampai seminit boleh habis, tak sampai seminit sambil baring tu boleh habis, boleh dapat pahala khatam Al-Quran. Tapi dalam masa yang sama kita mengambil makna akidah, pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan datang, maknanya kalau ada masa yang boleh kita perincikan, setiap satu surah itu, setiap surah itu kita boleh keluarkan pula dia punya kandungan utama. Surah Baqarah walaupun dia panjang 286 ayat, kita boleh keluarkan dia punya
apa kandungan utama surah tersebut. Surah Ali Imran 200 ayat ada kandungan utama, ya. Dan sememangnya begitu, bila mana kita melihat satu-satu surah, kita dapat memahami perkataan surah, ya. Ulama sebut perkataan surah antara kalimah yang diambil daripada makna bahasa Arab dia, daripada perkataan sur disebut. Surah diambil daripada kalimah sur. Apa makna sur? Sur maknanya pagar. Sur maknanya pagar. Seolah-olah setiap satu surah memagari kandungan utama. Ayat-ayat yang ada dalam tu, cerita ke apa yang ada dalam tu, mendukung kandungan utama surah-surah tersebut. Di situ kita dapat faham, walaupun kisah Nabi Musa yang namanya disebut sampai 180 kali dalam Quran tu, bila kita lihat bagaimana Allah susun dalam satu-satu surah, kita dapat memahami kenapa cerita Nabi Musa disebut pada surah ini, tak disebut pada surah yang lain, kerana nak mendukung kandungan utama surah tersebut. Sama juga Nabi Ibrahim, kisah Nabi Adam, semuanya disusun untuk mendukung matlamat satu-satu surah itu sendiri. Jadi sebagai persediaan, ya, mengajak kita hampirnya kepada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, mengajak masyarakat untuk kembali kepada Quran. InsyaAllah dari sudut bacaan, tajwid, kita lihat banyak usaha-usaha dan kita sangat sokong, ya. Kita memang galakkan untuk kita sentiasa memperbaiki bacaan kita, tajwid kita. Tapi jangan kita lupa, Al-Quran tujuan utamanya diturunkan untuk difahami dan diamalkan. Ya, memang disebut begitu, ya. Bacalah Quran, Nabi kata, baca Quran. Dia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ashabihi, kepada ashab. Ashab maknanya geng ni, kawan. Kawan ni dia kena kenal. Tak cukup bila baca je tak faham, bukan kawan. Sebab member dia kenal satu sama lain, dia faham. Jadi pemahaman tu perlu, kerana dengan pemahaman itulah kita mempraktikkan dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi saya kira saya berhenti di sini untuk tazkirah. Kita berikan peluang kepada Tuan Nazir untuk memberikan pesanan dan juga taklimat daripada Tuan Nazir. Aqulu ma sami'tum, kita tangguhkan dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.